Yana boleh start. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan dan ahli panel jemputan khas kita pada hari ini. Nama saya Nordana Asbila binti Aziz, nombor kad matrik D202010940022 dan hari ini kita akan adakan forum perdana yang berkisarkan tentang monopoli di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum bahawa isu monopoli bukanlah sesuatu isu yang sangat asing untuk didengar dalam kalangan masyarakat tempatan. Hal ini kerana terdapat banyak kabar-kabar angin secara langsung maupun tidak langsung tentang apa yang terjadi ke atas ekonomi negara kita iaitu negara Malaysia. Isu monopoli ini sangat hangat diperkatakan, lebih-lebih lagi sering didengar berkaitan dengan beras, minyak dan sebagainya. Oleh itu, pada hari ini kita menjemput beberapa ahli panel yang bertauliah yang akan berkongsikan serba sedikit tentang isu monopoli di Malaysia. Dipersilakan panel jemputan yang pertama iaitu Cik Nur Hazika binti Hamzah. Assalamualaikum. Saya selaku panel pertama iaitu Nur Hazikah binti Hamzah memegang kad matrik D202010940032. Okey, hari ini saya akan membahaskan tentang isu monopoli yang baru disebut-sebut di Malaysia seiring dengan pelantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu ini tercetus apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membidas tindakan kerajaan sebelum ini yang ketika itu melanjutkan tempoh konsesi bernas yang mempunyai kuasa untuk memonopoli import beras yang dikuasai oleh Syed Muhtar serta meneliti keuntungan beliau yang membeli pegangan bernas milik Tan Sri Tan Boon Seng dengan harga 800 juta dan Datuk Seri Syahidan Kasim sebanyak 400 juta. Isu monopoli syarikat padi beras Nasional Sendirian Berhad Bernas ini dibincang pada mesyuarat khas Jemaah Menteri Pertama kemarin dan kerajaan berpandangan Bernas perlu mengambil tanggungjawab pembangunan sosioekonomi dengan lebih besar dan berkesan pada masa depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Bernas bersedia menyumbang 10 juta tahun ini dan 50 juta tahun depan untuk petani miskin. Sementara itu, kerajaan akan meneliti keuntungan bernas sebelum membuat keputusan selanjutnya. Pada akhir 2020, kerajaan telah menyambung konsesi bernas sebagai pengimport dan pengedar tunggal beras negara buat kali ketiga selama 10 tahun mulai 11 Januari 2021 sehingga 10 Januari 2031. Terma perjanjian dikemas kini serta penambahan tanggungjawab sosial untuk bernas. Istilah monopoli sering menggambarkan struktur persaingan yang tidak sihat. Dalam suasana tanpa kawalan, firma monopoli mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan harga dan bekalan dalam memaksimumkan keuntungan firma. Walaupun struktur monopoli tanpa kawalan ini membolehkan firma mengaut untung berlebihan dengan harga menindas pengguna, struktur monopoli mempunyai kewajaran ekonomi yang dibenarkan untuk wujud. Terdapat produk atau perkhidmatan yang memerlukan skala pelaburan dan permintaan besar bagi membolehkan sesebuah firma mengeluarkannya tanpa sebarang kerugian. Industri ini secara semula jadi tidak boleh menampung lebih daripada satu pengeluar. Dalam kes monopoli terkawal ini, kerajaan membenarkan sebuah monopoli beroperasi dan akan meletakkan syarat tertentu di dalam perjanjian dengan firma monopoli firma monopoli. Sebagai contoh mudah, penghasilan tenaga elektrik. Hanya dengan pelaburan dengan skala pengoperasian dan permintaan yang besar, penghasilan tenaga elektrik dapat dihasilkan dengan efisien dan menguntungkan. Oleh yang demikian, hanya TNB iaitu Tenaga Nasional Berhad diwujudkan untuk beroperasi secara monopoli. Keuntungan adalah penting bagi memastikan firma monopoli ini dapat terus beroperasi dengan mampan meningkatkan kapasiti dan mencapai tahap pengeluaran yang efisien. Namun bagi memastikan TNB tidak memanipulasikan kuasa monopoli diberi cas akan dikenakan tertakluk kepada kelulusan kerajaan. Alasan siapa digunakan untuk bernas ketika ia ditubuhkan bagi
menggantikan Lembaga Padi dan Beras Negara LPN pada 1996. Beras mempunyai kepentingan yang strategik sebagai makanan ruji rakyat Malaysia. Bekalan beras mencukupi perlu dijamin kewujudannya, maka Bernas ditubuhkan sebagai firma monopoli yang dipertanggungjawabkan. Kedua-dua contoh ini, TNB dan Bernas adalah firma monopoli yang terkawal dibenarkan kerajaan berdasarkan kewajaran ekonomi yang sah. Persoalan utama seharusnya dibincangkan Kabinet ialah tata cara kerajaan mengurus monopoli terkawal ini. Adakah kerajaan mempunyai kuasa yang jelas ke atas pengoperasian firma monopoli terkawal ini kerana ia bukan bersangkut kepada isu harga dan kecukupan bekalan tetapi juga pemilikan dan terma lain yang berkaitan termasuk perkongsian keuntungan untuk tujuan pembangunan industri dan sosial sekiranya ada. Selain itu, agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab bagi memastikan monopoli terkawal ini dilaksanakan mengikut semua terma yang dipersetujui, memantau dan melapor keberkesanan maklumat yang membenarkan monopoli terkawal. Sekiranya teguran Perdana Menteri menyebabkan Bernas bertindak, ini menggambarkan kerajaan seolah-olah tidak berupaya untuk mengurus monopoli terkawal ini dengan berkesan. Adakah sumbangan baik keuntungan Bernas sebagai terma khusus dan terperinci perlu dipatuhi monopoli terkawal ini? Berdasarkan pengumuman Perdana Menteri, ia seolah-olah bersifat ad hoc di mana ia tidak dinyatakan dengan jelas tetapi lebih kepada harapan supaya keuntungan dia dikongsi dengan petani padi. Namun bagaimana soal dengan perkongsiannya? Berapakah jumlahnya, siapa melalui siapa dan untuk tujuan apa? Semua ni perlu diperjelaskan. Bagaimana 10 juta dan 50 juta itu dipersetujui? Adakah ia hanya berbentuk tanggungjawab sosial corporate yang ditentukan Bernas? Kita perlu berhati-hati kerana tanpa perincian dan matlamat yang jelas, ia sekali lagi terdedah kepada salah laku integriti. Penegasan Perdana Menteri supaya tiada pihak mengaut untung di tengah jalan memerlukan perincian dan pelaksanaan yang khusus. Secara berkala, keputusan membenarkan monopoli terkawal beroperasi perlu dinilai semula. Matlamat untuk mewujudkan persaingan sihat dan adil ini seharusnya menjadi ketetapan untuk semua industri. Monopoli terkawal ini amat terdedah kepada tingkah laku dan campur tangan keputusan yang tidak bertanggungjawab. Kecenderungan mengaut untung dengan keputusan dicemar dengan kepentingan peribadi. Yang biasanya kita tengok sekarang itulah. Okey, campur tangan individu berkuasa mempengaruhi keputusan firma monopoli terkawal di semua peringkat rantaian bekalan mesti dihalang tadbir urus yang sempurna. Kerajaan wajar mengangkat perkara ini sebagai satu dasar ekonomi negara yang lebih komprehensif, bukan hanya dalam kes Bernas sahaja. Yang lebih merisaukan ialah kewujudan monopoli yang tidak terkawal terselindung dengan pembentukan kartel dan pakatan perniagaan. Kerajaan perlu mensasarkan pembangunan pasaran dan industri sihat dan adil untuk semua sektor. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan perlu duduk bersama untuk memastikan tahap persaingan optimum dapat dicapai di setiap rantaian pengeluaran dan bekalan dari pengeluar bahan mentah, pemprosesan, pengedaran dan peruncitan. Okey, baiklah itu sahaja yang saya akan kupaskan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, berdasarkan perkongsian yang telah dibuat oleh Cik Hazika di mana isu monopoli dapat dikaitkan dengan isu Bernas dan juga TNB yang mempunyai kuasa dalam monopoli, akan tetapi monopoli yang dilakukan adalah dalam keadaan yang terkawal dan dibenarkan dalam kerajaan. Hal ini terjadi adalah kerana ingin meningkatkan ekonomi Malaysia dan dapat menjadikan negara Malaysia negara yang maju, yang akan tetapi monopoli yang dilaksanakan tidak boleh bersandarkan keuntungan syarikat semata-mata sehingga menjatuhkan peniaga kecil yang lain dan akan memberi beban kepada rakyat penduduk. Begitulah perkongsian yang dibuat oleh panel jemputan kita yang pertama.
Baiklah, seterusnya kita menjemput panel kita yang kedua iaitu Cik Nurul Faizah Amirah binti Sukaris untuk berkongsi pendapat tentang isu monopoli di Malaysia. Dipersilakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan pada moderator kita pada hari ini dan juga panel-panel sekalian. Terima kasih moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ataupun mengupas sedikit berkaitan dengan tajuk kita iaitu isu monopoli di Malaysia. Ya, terlebih dahulu saya panel kedua memperkenalkan nama saya Nurul Faizah Amirah binti Sukaris yang bernombor matriks di 2020109420. Okey, baiklah. Panel 1 sebentar tadi telah membincangkan mengenai isu monopoli iaitu monopoli dalam syarikat bernas. Oleh hal demikian, saya izinkan saya meneruskan lagi hujah-hujah saya berkaitan dengan isu-isu monopoli dalam negara Malaysia. Sebelum saya mengorak lebih lagi berkaitan dengan isu-isu monopoli dalam ekonomi Malaysia, saya ingin mengupas sedikit lagi berkaitan dengan topik monopoli ini. Seperti yang kita tahu, monopoli adalah struktur pasaran di mana hanya ada satu pengeluar sahaja bagi sesuatu produk. Jadi dalam sistem monopoli ini, pengeluar bebas untuk menentukan harga kerana pengguna tidak mempunyai pilihan lain. Dalam kata yang lain, monopoli ini adalah ruang terbaik kepada pengeluar untuk mengambil kesempatan atas pengguna. Kadang-kala harga dinaikkan secara sembrono oleh pengeluar sehingga ada kalanya mencecah tahap yang tidak masuk akal. Jadi yang ini orang ni bagi makanan dan juga keseluruhan barang yang lain disebabkan kelemahan struktur ekonomi kita ataupun spesifiknya pasaran ekonomi negara kita. Tapi walau bagaimanapun, monopoli boleh mendatangkan kesan positif kepada pengguna. Seperti yang panel 1 katakan juga sebentar tadi, TNB ataupun Tenaga Nasional Berhad adalah merupakan satu contoh syarikat monopoli yang mana kerajaan masih tidak berani ataupun belum membuat keputusan mengenai langkah untuk memecahkan monopoli perkhidmatan bekalan elektrik ini. Hasrat kerajaan kita adalah untuk menjamin kawalan sektor perkhidmatan bekalan elektrik yang mana sekaligus memastikan permintaan pengguna berupaya dipenuhi setiap masa. Kita perlu ingat bahawa sektor tenaga penting kepada kerajaan. Oleh itu perlu adanya pengawalan. Jadi monopoli adalah yang terbaik untuk menangani isu ini. Sekiranya perkhidmatan tenaga ada banyak pihak pembekal lain, ianya bakal menyukarkan aspek pengawalan. Jadi begitulah serba sedikit berkaitan dengan tajuk monopoli ini. Terkadang struktur monopoli sering disalahgunakan oleh pengeluar, tetapi terkadang juga monopoli perlu dalam negara kita supaya adanya pengawalan. Guys, jadi saya akan meneruskan ataupun ingin menyampaikan lagi satu isu berkaitan dengan monopoli di Malaysia. Isu ini berkaitan dengan syarikat penyiaran berbayar iaitu Astro. Pada mulanya, isu monopoli Astro ini dikemukakan oleh NGO Suara Anak Muda SAMM terhadap Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk memecahkan monopoli syarikat televisyen berbayar Astro ini. Pada ketika itu, tuntutan yang dibuat oleh SAMM merupakan satu tuntutan yang wajar kerana memandangkan mutu perkhidmatan yang diberikan Astro tidak setimpal dengan bayaran yang dikenakan ke atas pelanggan. Jadi isu monopoli ini menyebabkan Menteri Penerangan ketika itu terpaksa mengeluarkan kenyataan bahawa notis yang dikeluarkan Astro sebagai tidak sah, yang mana Ketua Pegawai Perdagangan Astro ini mengeluarkan kenyataan berkaitan kenaikan harga langganan pakej yang mana dilanggan dari RM71.95 kepada RM82.95. Perkara ini
menampakkanlah sikap angku dan bongkak Asro tu yang tidak mempedulikan kelulusan yang seharusnya diperolehi terlebih dahulu daripada SKMM untuk menaikkan harga. Jadi, isu monopoli ini hangat diperkatakan ketika itu kerana seperti yang kita lihat bagaimana kandungan program Asro sama ada dari luar ataupun tempatan tidak henti-henti diulang-ulang berkali-kali sehingga pelanggan bosan. Jadi SAMM juga berpendapat Asro tidak layak menaikkan tarif kerana tayangan filem dan drama berulang-ulang sepanjang bulan selain siaran yang sering tergendala ketika hujan. Jadi oleh hal yang demikian, kerajaan perlu mengawal monopoli Asro ini dengan membuka lebih banyak ruang stesen televisyen berbayar. Jadi kini melalui pengumuman terbaru Kementerian Komunikasi dan Multimedia berkata monopoli syarikat Asro ni bakal dipecahkan melalui 4 syarikat yang dibenarkan memberi perkhidmatan penyiaran televisyen melalui platform satelit iaitu ANSA Broadcast 9 Berhad, Jaringan Mega 9 Berhad, Smart Digital International 9 Berhad dan juga High and Net 9 Berhad. Oleh itu, seperti yang saya sampaikan, isu monopoli ini lazimnya melaksanakan diskriminasi ke atas pembeli, iaitu dia mengenakan harga yang berbeza setiap segmen pengguna yang berbeza mengikut keanjalan permintaan pengguna terhadap perubahan harga. Akan tetapi, struktur monopoli juga mempunyai kewajaran ekonomi yang dibenarkan untuk wujud dalam negara kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya berikan semula kepada moderator kita. Terima kasih. Begitu menarik hujah dan perkongsian yang dibuat oleh Cik Faiza. Perkongsian beliau sangat membuka mata dan minat kita sebagai seorang rakyat Malaysia, di mana isu monopoli berkaitan dengan pihak Astro yang tidak memberikan perkhidmatan yang setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Tambahan pula, sekiranya kita melihat tentang program yang Astro tayangkan agak kurang menarik dari masa ke semasa kerana pihak Astro hanya menayangkan filem yang sama dan berulang-ulang kali dan tidak membuat sebarang perubahan. Akan tetapi, terdapat penambahan filem yang ditayangkan dan Astro juga berkolaborasi dengan pihak Netflix. Tetapi ada bayaran tambahan sekiranya pengguna Astro ingin melayari aplikasi tersebut. Jadi, kerajaan perlulah mengambil langkah dan inisiatif untuk menangani isu ini supaya pengguna akan lebih dihargai dan bayaran yang dibayar setimpal dengan harga Astro yang mereka langgani. Baiklah, seterusnya kita menjemput panel jemputan kita yang terakhir iaitu Cik Elisha binti Mikael untuk memberikan perkongsian tentang kesan monopoli terhadap perkembangan ekonomi di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Diana. Boleh dengar suara saya kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elisha Mikael, memegang nombor matriks D202010939995. Selaku panel ketiga, hari ini saya ingin berkongsi serba sedikit tentang kesan monopoli terhadap perkembangan ekonomi di Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu, monopoli adalah penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barang, perdagangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau sebuah firma dan sekumpulan orang. Okey, pasaran monopoli adalah pasaran barang di mana hanya dikuasai oleh segelintir orang dan firma. Jadi, antara kesan utama monopoli ialah monopoli ini menyebabkan tiada persaingan berlaku dan apabila ia berlaku, syarikat yang menguasai perniagaan tersebut tidak berusaha dengan lebih baik dan syarikat kecil terus sukar menembusi pasaran. Persaingan sihat harus ada bagi memastikan syarikat yang betul-betul layak dipilih dalam kitaran perniagaan untuk menjadikan ekonomi lebih baik. Sebagai penyedia tunggal produk ataupun perkhidmatan,
Monopoli tidak mempunyai persaingan dan tidak ada sekatan harga. Monopoli menggunakan pattern penggabungan dan pengambilalihan untuk mendapatkan dominasi industri dan mencegah kemasukan pasaran. Sekiranya dibiarkan tanpa pengawasan dan tidak diatur, monopoli tidak boleh memberi kesan buruk kepada perniagaan, pengguna dan seterusnya ekonomi. Kesan yang kedua pula ialah sekatan yang dikenakan. Pasaran monopoli hanya dikuasai oleh perniagaan yang besar sahaja. Oleh itu, perniagaan monopoli akan berusaha menyukarkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasaran tersebut dengan beberapa cara supaya mereka dapat menguasai pasaran tersebut. Dan kesan yang ketiga pula adalah monopoli mampu menghancurkan kebebasan perniagaan dan perindustrian. Di mana monopoli ini menguasai pasaran dengan mengenakan harga dan mengeluarkan barang sesuka hati tanpa memikirkan keperluan rakyat. Seterusnya, monopoli membenarkan penguasaan pasaran menggunakan tekanan harga kepada perusahaan kecil dan sederhana. Kelemahan struktur pasaran juga menyebabkan polisi cukai yang baik seperti GST tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Model analisis GST menunjukkan bahawa harga barang akan jatuh apabila ia dilaksanakan, tetapi perkara itu tidak berlaku disebabkan struktur pasaran yang dimonopoli sesetengah pihak. Akhir sekali, monopoli ini membolehkan penjual mengenakan harga yang tinggi. Monopoli dikatakan menindas pengguna dengan mengenakan harga yang tinggi dan menghasilkan pengeluaran yang kurang di mana monopoli menguasai pasaran dengan menggunakan harga dan mengeluarkan barang sesuka hati tanpa memikirkan keperluan masyarakat ataupun rakyat. Walau bagaimanapun, ini tidaklah sama sekali bermaksud monopoli ini semuanya buruk belaka tanpa ada sebarang kebaikan langsung buat orang awam. Di Malaysia, misalnya terdapat beberapa perkhidmatan asas yang terus dimonopoli seperti bekalan elektrik dan air. Monopoli semula jadi ini lebih praktikal kerana mudah bagi kerajaan untuk memantau bekalan elektrik supaya dapat disalurkan dengan cepat serta memantau harga supaya kekal murah kepada orang awam berbanding jika dibekalkan oleh beberapa syarikat yang berbeza. Monopoli semula jadi ini seperti sistem air dan kumbahan dapat mencegah pertindihan infrastruktur dengan itu mengurangkan kos berpotensi kepada pengguna. Monopoli semula jadi yang dijalankan oleh organisasi bukan keuntungan dan pemerintah tempatan mampu menjaga harga yang cukup rendah untuk memberikan perkhidmatan kepada kebanyakan orang awam. Apabila monopoli dimiliki secara pribadi oleh organisasi nirlaba, harga boleh menjadi jauh lebih tinggi daripada pasaran yang kompetitif. Hasil daripada harga yang lebih tinggi, lebih sedikit pengguna yang dapat membeli barang dan perkhidmatan yang dapat merugikan di kawasan pedesaan atau miskin yang seterusnya menjejaskan ekonomi. Itu sahaja dari saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih. Baiklah, perkongsian ketiga panel kita pada hari ini sangatlah membuka mata dan minda kita sebagai seorang pengguna, di mana isu monopoli yang semakin berleluasa dalam ekonomi kita pada masa kini. Jadi berdasarkan perkongsian yang dibuat oleh ketiga panel sangatlah jelas dengan isu yang padat serta hangat berdasarkan isu semasa yang sedang melanda dalam negara kita pada masa ini. Jadi begitulah serba sedikit perkongsian yang dapat dijayakan oleh ketiga panel jemputan khas kita, dan dengan ini sesi forum perdana pada hari ini ditamatkan dan saya harap agar pengguna dan masyarakat dapat mengambil cakna tentang perkongsian yang dibuat oleh ketiga panel kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.